Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak kebelakangan ini, masyarakat Malaysia sering dilaporkan dengan kejadian bencana alam seperti banjir kilat, tanah runtuh dan tidak lupa juga El Nino yang baru-baru ini dikesan dan dijangka berterusan sehingga menjelang Oktober 2022. Bencana alam merupakan fenomena yang biasa berlaku disebabkan oleh faktor semula jadi dalam manusia. Kekerapan bencana ini telah mengundang rasa trauma dalam kalangan penduduk kerana terpaksa melalui keperitan, kepenatan dan ketakutan yang melampau sepanjang mereka berada dalam situasi yang boleh membahayakan diri dan juga keluarga mereka sendiri. Bencana alam merupakan fenomena yang biasa berlaku disebabkan oleh faktor semula jadi dalam manusia. Bencana alam boleh berlaku bila-bila masa dan secara tiba-tiba tanpa sebarang tanda amaran. Bencana alam berlaku dalam skala yang kecil sehingga skala yang besar. Kesan bencana alam akan membawa kemudaratan kepada manusia serta persekitaran. Kesan jelas kita boleh lihat akibat bencana alam kepada manusia adalah seperti kehilangan tempat tinggal, kemusnahan harta benda, kematian haiwan ternakan, kemusnahan tanaman, hinggalah kepada yang lebih serius seperti kemalangan jiwa dan kematian. Manakala kesan kepada persekitaran pula akan merosakkan alam sekitar semula jadi serta boleh membawa kepada kesan-kesan alam sekitar yang lain seperti berlakunya hakisan tanah, pemendapan di sungai, pencemaran udara, pencemaran air dan sebagainya. Kejadian bencana alam boleh diklasifikasikan kepada dua faktor, iaitu faktor semula jadi dan manusia. Faktor semula jadi adalah disebabkan berlakunya perubahan terhadap struktur bumi itu sendiri seperti berlakunya mampatan, rekahan tanah, tekanan, kecairan pada struktur dalaman dan permukaan bumi, gas semula jadi bumi, perubahan tiupan angin dan juga perubahan monsun. Contoh bencana alam yang biasa berlaku di Malaysia dan telah direkodkan adalah seperti gempa bumi, tiupan angin kencang, ribut petir, tanah runtuh dan sebagainya. Manakala bencana alam yang disebabkan oleh faktor manusia adalah seperti sikap tidak bertanggungjawab masyarakat terhadap penjagaan alam sekitar, kegagalan mengurus sumber semula jadi dan tiada kesedaran dalam alam sekitar dalam diri masyarakat. Oleh itu, ini menyebabkan aktiviti manusia lebih kepada mencapai keuntungan diri sendiri dan mengabaikan kelestarian alam sekitar sehingga berlakunya bencana alam yang pada akhirnya merugikan mereka sendiri. Namun begitu, sikap mengambil peduli terhadap alam sekitar dapat dipupuk dengan kerjasama masyarakat dalam mencapai negara yang aman damai. Dalam negara berhadapan dengan bencana, ramai tidak sedar bahawa ada kebaikan di sebalik kedukaan ini yang mana ia mampu mengukuhkan perpaduan terhadap masyarakat. Seperti yang kita dapat lihat baru-baru ini, masyarakat Malaysia saling menghulurkan tangan membantu dalam kerja-kerja membersihkan kawasan yang musnah akibat dilanda bencana alam demi meringankan beban bangsa yang terkesan walaupun mereka berlainan agama dan bangsa. Bencana alam yang sering melanda Malaysia adalah banjir kilat. Sejak kehadiran pandemik COVID-19, isu alam sekitar merupakan isu kedua terbesar dalam negara selepas isu kesihatan. Krisis kesihatan belum pun berakhir, namun Disember 2021, Malaysia telah dikejutkan dengan kejadian banjir terburuk sepanjang negara pernah berhadapan dengan krisis tersebut. Fenomena di luar kebiasaan ini tidak hanya berlaku di negeri Pantai Timur sebagaimana biasa, malah membabitkan 11 buah negeri di Malaysia termasuk Kuala Lumpur, Selangor, Pahang, Negeri Sembilan, Melaka, Kelantan, Perak, Johor, Sabah, Sarawak dan Terengganu. Lebih mengejutkan, banjir luar biasa ini turut menenggelamkan beberapa kawasan lembah Kelang terutamanya negeri Sarawak yang jarang sekali menempuh kejadian serupa. Kosmo pada tahun yang sama melaporkan hujan lebat berlarutan selama 2 hari mengakibatkan kawasan-kawasan di sekitar lembah Kelang dilanda banjir besar berikutan sistem pembalitan dan pengairan yang tidak berupaya menampung jumlah hujan yang berterusan. Banjir pada tahun ini dilihat dua daripada kebiasaan apabila melanda negeri-negeri yang jarang mengalami fenomena. Mengapa fenomena banjir pada kali ini bukan sahaja berkesan kepada kehidupan sosial rakyat Malaysia, bahkan membesarkan alam sekitar. Persoalannya, apakah rakyat sudah sedia menangani masalah ini? Adakah semua calon-calon menangani dalam menangani masalah ini? Kita menyaksikan bagaimana rakyat tidak sedia agama dan kaum. Tuan Beramah sekaligus memperlihatkan keperhatian membantu masalah diri umat negeri dilanda banjir tersebut. Menyaksikan perbezaan agama dan kepercayaan rakyat membantu menyelesaikan rumah ibadat tidak kira agama dan kaum. Mereka bukan Islam membantu membersihkan masjid. Begitu juga mereka beragama Islam menghulurkan tangan
turut membantu kerja tersebut. Pertama yang dengan segala turut kadang menyertai usaha menyelamat bangsa yang terangkat dalam bayi. Banyak pertemuan bukan kerajaan, NGO dan kesukarelawan media makanan halal sebagainya usaha diambil untuk membantu bangsa Bandung. Malah rakyat tempatan membantu warga asing, manakala anak tempatan yang sama menyelamatkan pekerja asing. Semangat sekarang membantu ketika tragedi dan sebagai bentuk menunjukkan kita harus membantu satu sama lain, tidak kira kedudukan, latar belakang, agama dan kaum. Dalam aspek ini, kita perlu mengambil aspek religius untuk seharapan. Sekali lagi, tragedi memungkinkan rakyat berbagai agama, kaum dan usia serta latar belakang dalam misi membantu mampu tidak kira siapa mereka sekarang. Ini yang disebut kelincahan terpancar dengan rakyat Malaysia. Aspek yang kita mesti adalah membantu satu sama lain. Ia antara aspek menciptakan kita yang sekental dari segi semangat persaduan ini dengan sifat kemanusiaan. Saya secara pribadi amat terharu apabila menyaksikan keadaan ini. Tragedi kami kali ini memberikan pengalaman dengan sendiri menunjukkan kita perlu menyaksikan perbezaan untuk memperkukuh semangat persaduan dan keharapan. Sebelum ini, ramai yang sanksi lalu melontarkan tanggapan kita kurang semangat persatuan. Semangat persatuan dalam kalangan rakyat ini dianggap lupa dan tidak dibawa peredaran masa. Malah ramai mengakui kita gagal dalam usaha menyemai semangat persatuan. Sebaliknya tidak. Kita sudah nampak semangat untuk mengubah keadaan mengambil usaha memperkukuhkan semangat persatuan sedia ada. Usaha menyelamat dan membantu manusia banjir menjadi satu lagi contoh jelas dan luar biasa yang secara langsung menghakis tanggapan kurang yakin dan pesimis seperti itu. Pokoknya, kepada rakyat masa depan, kita selalu lihat dari sudut berbeza. Kita selalu dipisahkan pihak tidak bertanggungjawab yang memisahkan rakyat. Kita dipisahkan pihak berkepentingan yang memecah belahkan rakyat jelata. El Nino merupakan bencana alam yang mengakibatkan cuaca panas dan kering berterusan hingga boleh menyebabkan kemarau teruk. Cuaca panas ini berlaku disebabkan perubahan tiupan arah angin dari barat ke timur. Kedudukan matahari yang tepat dalam kawasan tropika menyebabkan suhu menjadi panas pada hari-hari tiada hujan. Malaysia pernah mengalami fenomena El Nino ini pada tahun 2009 sehingga mendapat gelaran fenomena El Nino 2009. Fenomena ini berlaku dari April sehingga September 2009 dan Jabatan Meteorologi Malaysia memberitahu bahawa suhu tertinggi pada tempoh tersebut ialah 36 darjah Celsius pada 17 dan 18 April 2009. Jadi, kita sebagai rakyat yang hidup secara bersatu padu wajar mengingati antara satu sama lain supaya menjaga kesihatan dan minum air secukupnya supaya tiada sebarang masalah kesihatan berlaku seperti keletihan haba dan strok haba. Pada era globalisasi ini, bencana alam seperti kejadian tanah runtuh sudah tidak asing lagi bagi masyarakat sekeliling. Kejadian tanah runtuh merujuk kepada kejadian fenomena alam semula jadi yang sering dikaitkan dengan perubahan kedudukan tanah sesuatu kawasan itu. Antara contoh kawasan yang sering dilanda tanah runtuh ialah lereng bukit, kawasan projek perumahan dan juga kawasan berhampiran dengan aliran air seperti sungai. Media massa sering mengetengahkan bencana alam ini sehingga menjadikan kejadian ini sesuatu isu yang biasa di negara kita. Oleh itu, kefahaman tentang pelbagai punca dan kesan kejadian ini amat penting untuk menangani kemaluan alam sekitar ini. Berita harian melaporkan kronologi kejadian tanah runtuh yang berlaku pada tahun 2021 hingga kini. Disimpulkan bahawa jumlah kematian semakin meningkat dan banyak berlaku kerosakan infrastruktur termasuklah kediaman, sekolah dan tempat kerja. Persoalannya, adakah masyarakat peka terhadap kejadian bencana alam ini? Apakah langkah yang boleh dilakukan dalam menangani isu bencana alam ini? Apabila berlakunya kejadian tanah runtuh, masyarakat yang tinggal di sekeliling kawasan tersebut akan saling berganding bahu dalam usaha pencarian mangsa yang terlibat dalam kejadian malapetaka ini.
Latar masyarakat seperti agama, bangsa dan kepercayaan serta kaum yang pelbagai tidak menjadi penghalang bagi rakyat untuk bersatu padu. Rakyat Malaysia terkenal dengan kepelbagaian kaum dan bangsa, sekaligus ia menjadi salah satu keunikan yang terdapat di negara Malaysia. Ramai yang bersedia menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan, misalnya membantu dalam membersihkan kawasan rumah, menyalurkan bantuan kewangan dan barang keperluan. Badan bukan kerajaan iaitu NGO juga mengambil bahagian dalam membantu rakyat jelata yang sedang ditimpa musibah. Mereka banyak menyalurkan sumbangan yang tidak ternilai kepada masyarakat tempatan dalam isu bencana alam ini. Sumbangan yang diberikan dapat meringankan beban mangsa yang terlibat dengan bencana alam, sekaligus dapat menimbulkan perasaan kasih sayang antara satu sama lain. Semangat perpaduan kaum semakin terlihat apabila rakyat bekerjasama membantu antara satu sama lain, tidak mengira warna kulit, kedudukan, status dan latar belakang. Tambahan pula, bencana alam bukanlah perkara yang boleh dipandang enteng, tetapi ia juga pencetus kewujudan semangat perpaduan antara kaum. Tidak maju sesebuah negara itu jika rakyatnya tidak berganding bahu dalam menyatupadukan hubungan sesama rakyat. Disingkapkan, rakyat perlulah berfikiran matang dan rasional dalam melakukan sesuatu pekerjaan bagi menjamin masa depan negara. Kerajaan juga memainkan peranan penting dalam memelihara hak sama rata rakyat tentang isu bencana alam ini. Oleh itu, semangat perpaduan antara kaum dapat dipupuk tak kala masyarakat Malaysia berada dalam keadaan yang serba memerlukan dan bukan sahaja dalam keadaan serba mampu. Konklusinya, sudah terang lagi bersuluh bahawa terdapat pelbagai perkara yang mampu menjadi asbab bencana alam mampu memupuk kesatuan masyarakat. Oleh itu, pelbagai pihak yang bertanggungjawab perlulah bersatu hati dan bersama-sama menggabungkan tenaga serta usaha bagi memastikan masalah ini dapat ditangani dengan baik supaya hidup rakyat aman makmur serta keselamatan yang lebih terjamin untuk masa akan datang. Baiklah, kita bergerak bersama-sama untuk membangunkan negara tercinta ini. Terima kasih.